من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi, ahli jawatan kuasa masjid, Ustaz Faizal, kemudian tim media, PMT, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. So saya diminta untuk beri sedikit biodata. Kapten Besara Muhammad Sri bin Abdul Khalid, asal daripada Pantai Remis Perak, menerima pendidikan Maktab Mahmud Al-Usta Kedah, kemudian melanjutkan pelajaran ke Muqtah University Jordan. So balik Malaysia jadi cikgu di MRSM Kuantan. Jiwa tak sesuai jadi cikgu, masuk askar. Lepas tu dah 5 tahun saya berhenti awal, ataupun pencen awal. Baik. So sekarang saya adalah pengurusi NGO Green Project Malaysia dan penasihat pada Poligami Harmoni. Dan saya banyak menguruskan isu-isu bantuan khususnya pada umat Islam di Syria. Baik, untuk topik ni, Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang sangat hebat. Beliau orang yang sangat kaya di Mekah, namun kerana perjuangannya mengikut Nabi, dia telah meninggalkan segala kekayaan dia. Mus'ab bin Umair, dia lahir 14 tahun ataupun lebih sedikit setelah kelahiran Nabi. Yang ni boleh tengok dalam Mubarak Furi, 14 tahun atau lebih sikit setelah kelahiran Nabi. Kemudian Mus'ab bin Umair ni dia orang Quraisy. Susul galur keturunan dia ada susul galur bertemu dengan Nabi SAW. Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar bin Qusay bin Kilab Al-Abdari Al-Qurashi. Kalau kita tengok susu galur dia ada bertemu dengan Nabi SAW. Dalam Asad Al-Ghabah, Imam Ibn Athir telah menulis tentang Mus'ab bin Umair ni. Kata Imam Ibn Athir, dia sebut, dia kata Mus'ab adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi penampilannya. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat kaya. Capal Mus'ab adalah capal Al-Hadrami. Hadrami ni mana? Hadramaut, Yaman. Maksudnya dia punya selipar pun dah import. Kaya dia, punya mementingkan penampilan. Selipar masa tu, capal dia tu import daripada Hadramaut, Yaman. Maksudnya masa tu selipar ataupun capal dah dikomersialiskan, sebab dia ada jual beli selipar ataupun capal. Bahkan ada capal import. Sebab tu Mus'ab bin Umair ni dia pakai capal import. Maknanya masa tu bukan orang nak pakai selipar dia buat sendiri design macam dia, tak. Dia dah ada jual beli. Faham tak? Dah ada jual beli. Baik, saya timbulkan benda ni bukan apa, sebab saya duk heran orang-orang yang ambil lambang capal letak kat kepiah, yang kononnya mereka menyandarkan itu capal Nabi, design capal Nabi. Baik, tuan-tuan pakai selipar kat luar tu, di zaman yang selipar telah komersial, tuan-tuan pakai selipar kat luar tu, tuan-tuan seorang ke design selipar macam tu? Tak kan? Ada beribu orang pakai selipar yang sama. So sama juga zaman tu. Sebab zaman tu selipar sendiri telah dikomersialkan. Ada jual beli selipar ataupun capal. Bahkan ada yang import. So kalau Nabi pakai design capal begitu, ada kemungkinan tak
Abu Lahab, Abu Jahal pakai design yang sama? Ada kemungkinan tak? Ada kemungkinan. So apa istimewa design tu diletak pada kepiah, pada pelat? Kan? Ada kemungkinan Abu Jahal, Abu Lahab memakai design yang sama. Baik. Yang keduanya, ia sekadar design, bukan capal betul pun. Kalau capal betul, yang tu yang Nabi punya, yang tu lain ceritalah. Itu pun kita perlu teliti rangkaian sanad dia, siapa yang jaga selipar tu sampai sekarang ni, untuk membuktikan selipar tu ataupun capal tu betul-betul Nabi punya. Setakat yang ada sekarang tu diragui ya. Diragui. Baik. Kalau capal Nabi itu kita boleh bincang lagi. Tapi kalau design, apa istimewanya? Apa istimewanya? Bahkan puak-puak tu dia letak design capal tu dengan kepercayaan tertentu. Kalau tuan-tuan tengok siapa yang susah mengandung kan, pegang ataupun pakai lambang capal tu akan mudah untuk, siapa susah bersalin, mudah untuk bersalin. Macam-macam dia punya ni. Kemudian yang ketiganya, sahabat Nabi, mereka telah terbukti kecintaan mereka pada Nabi SAW. Namun setelah kewafatan Nabi, tak ada pun mereka lakarkan capal itu dan letak pada jubah, baju ataupun kepiah ataupun serban mereka. So benda ni datang kemudian. Sebab tu kita pelik dengan golongan yang macam ni. Baik. Jadi sandal Mus'ab ni ataupun capal Mus'ab ni dia daripada Hadrami, pada Hadramut. Pakaian dia adalah pakaian yang paling baik di Mekah pada ketika tu. Dan dia ni orang Mekah yang paling harum. Ini ditulis oleh Ibnu Athir. Orang Mekah yang paling harum. Sehingga semerbak aroma perfumnya meninggalkan jejak di jalan yang ia lewati. Maksudnya kalau Mus'ab lalu, kemudian duk lama, orang lain lalu, orang boleh tahu yang ni Mus'ab. Tadi ni Mus'ab lalu. Wangi sungguh lah tu. Kan? Mungkin perfume dia pun mahal lah. Sebab lama bau. Jadi bila sebut yang pewangi ni, bila sebut pewangi ni, biarlah kita pakai minyak wangi yang kita bau wangi dan orang lain pun bau wangi. Kan? Jangan kita je bau wangi, orang lain bau tengik. Kan? Ada hak spesies macam tu hak minyak atar warna hitam, kita pening bau. Hari Jumaat dia offer pula, dia buka minyak atar, dia offer kat kita pun hulur tanganlah, bau-bau tengik. So biar orang lain pun bau wangi juga. Sebab Nabi tak bagi ganggu orang lain. Sebab tu bila makan bawang kan Nabi tak bagi hadir ke masjid, sebab makruh. So yang makruh tu bukan bawang tu, tetapi bau yang mengganggu. Adapun jika dia makan bawang, dia dapat menghilangkan bau tersebut. Mungkin dia gosok gigi, dia pakai mouthwash. So bau itu telah hilang, maka tak makruh hadir. Kalaulah bawang pun mengganggu, bau rokok telah lagi ya. Kan? Sorry orang merokok. Tuan-tuan, orang yang merokok dia tak rasa dia bau busuk tu. Tapi orang yang tak merokok, dia akan rasa terganggu dengan bau rokok tu. Baik, cuma masjid ni saya rasa perlu bagi kredit lah, masuk-masuk wangi sungguh. Kan? Kira masjid istilah ni, kira masjid kampung lah, tapi wangi. Kan? Wangi, bagi kredit lah. Kan? Kat KL tak ada lagi wangi masjid macam ni. Baik. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis riwayat Al-Hakim, kata Rasulullah, ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsana limmah wala araqqa khullah wala an'ama ni'mah min Mus'ab bin Umair. Kata Rasulullah, aku tak pernah melihat seorang pun di Makkah yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya dan paling banyak diberi kenikmatan selain Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, kenikmatan yang ada pada dia, penampilan yang hebat dirinya diakui oleh Rasulullah SAW sendiri. Mak dia ni sangat memanjakan dia. Mak dia
ditulis oleh Ibnu Athir ni, sampai saat kalau Mus'ab nak tidur, mak dia akan sediakan makanan di tepi dia. Maksudnya kalau buka mata, lapar, buka mata, ada makanan. Oh, sayang sungguh. Sayang sungguh. Mus'ab, dia ni antara orang yang awal memeluk Islam. Antara orang yang awal peluk Islam. Siapa lagi yang awal? Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha. Bukan Siti Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha. Cuma gelaran-gelaran Siti ni saya tak tahu, tak pasti daripada mana datang tu. Siti Aisyah, Siti Khadijah. Boleh jadi kalau untuk lelaki kan Sayyidi, kan, tuan aku. Kalau perempuan Sayyidati. Orang Arab, kan, puan tu Sayyidati. Jadi orang Arab dia punya sebutan tu Sayyidati. Mungkinlah Melayu pun sebut Siti. Mungkin. Sebab saya tak jumpa. Cuma kalau kita memilih untuk menyebut Siti Khadijah, saya rasa lebih baik menyebut Khadijah radhiyallahu anha. Kalau kita memilih untuk menyebut Aisyah, Siti Aisyah, saya kira adalah lebih baik untuk menyebut Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Kemudian Sayyidina Ali, ni antara yang awal masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar, kemudian Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, antaranya Mus'ab bin Umair. Masa dakwah sangat getir, dibuat Nabi sampaikan secara rahsia pada ketika tu. Maka masa tu Rasulullah sampaikan dakwah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, di atas bukit Safa, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. So Mus'ab bin Umair peluk Islam di situ dan belajar di situ. Bahkan Mus'ab orang yang dia bijak, dia cerdik dan dia mudah dapat, sehingga dia menjadi antara yang pada ketika itu orang yang pandai berbicara. Ini Mus'ab bin Umair. Kemudian Mus'ab ni dia sembunyikan keislaman dia, sebab masa tu antara orang yang paling kuat mempertahankan agama sembah berhala ni adalah mak dia sendiri. So keluarga dia, mak dia sendiri orang yang kuat mempertahankan. Jadi dia terpaksa merahsiakan. Semua dia pergi, dia hadir majlis Nabi di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, semuanya dibuat secara rahsia. Cuma Mus'ab bin Umair ni, dia pecah rahsia dia apabila Uthman bin Talhah nampak dia buat ibadah. Masa tu Uthman bin Talhah tak masuk Islam lagi. Uthman bin Talhah masuk Islam lambat. Uthman bin Talhah ni dia penjaga kunci Kaabah. Masa peristiwa Fathu Makkah, masa Nabi sampai di Kaabah tu, kemudian bila Nabi nak buka pintu Kaabah tu, Nabi minta pada Uthman bin Talhah, sebab keluarga dia yang jaga kunci tu. Lalu bila diserahkan, Nabi masuk dalam Kaabah dan salat sunat di situ, dan kemudian Nabi serahkan kunci itu kepada Uthman bin Talhah, dan Nabi sebut takkan ada orang yang mengambil daripada kamu melainkan orang yang zalim. So yang menjaga kunci Kaabah adalah keturunan Uthman bin Talhah. Cuma Uthman bin Talhah ni dia masuk Islam lambat. Dia inilah yang pecahkan rahsia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair duk jaga bagi keluarga dia tak tahu, terutama mak dia. Tiba-tiba Uthman bin Talhah satu hari nampak dia beribadah. Lalu Uthman bin Talhah bagi tahu pada keluarga dia. Start pada ketika itulah bermula saat getirnya Mus'ab bin Umair. Yang pada awalnya Mus'ab ni orang yang penampilannya hebat, wangi baunya, pakaiannya mahal, capalnya ataupun seliparnya import daripada Yaman. Bermula saat itu keadaan yang sangat getir, kerana mak dan keluarga dia dapat tahu dia telah memeluk Islam. Mak dia ni, bila mak dia tahu dia masuk Islam, mak dia telah mengancam Mus'ab bin Umair. Mak dia kata mak dia tak nak makan, tak nak minum, tak nak duduk, nak berdiri je.
bahkan sanggup berdiri di panas terik, sehinggalah dia kata Mus'ab masuk balik agama dia. Kalau tidak, dia tak nak buat apa-apa. Kemudian bila mak dia buat begitu, mak dia tak makan, tak minum, diri tengah panas terik. Kemudian saudara kandung Mus'ab bin Umair, dia rasa kesian pada mak dia. Lalu dia kata pada mak dia, wahai ibu, Mus'ab ni biarkan dia. Dia ni orang yang biasa dengan nikmat. Kalau kita tahan nikmat dia, biarkan dia lapar, dia akan meninggalkan agama dia. Mak dia dengar macam tu, okey ya. Okey ya. Kan? So tak jadi yang tak nak makan, tak nak minum tu tak jadi. Sekarang ni bukan mak dia yang nak tahan lapar. Sekarang ni mereka akan menahan Mus'ab bin Umair supaya Mus'ab bin Umair jadi lapar, dan semua kenikmatan telah ditarik balik. Bermula saat itulah keadaan Mus'ab telah menjadi berubah. Mus'ab yang penampilannya cantik, kemudian pakaiannya menjadi pakaian yang buruk. Bahkan ada riwayat menyebut ada tampalan di pakaian Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab mula menjadi kurus, kulitnya berubah. Dia bukan saja dikenakan tahanan lapar dan ditarik nikmat, bahkan didera juga secara fizikal oleh keluarga dia sendiri. Yang mak dia asalnya sangat menyayangi dia, bila tahu bahawa dia telah peluk Islam, mak dia dan keluarga dia telah melakukan sesuatu yang sangat dahsyat pada Mus'ab bin Umair. Namun Mus'ab bin Umair, dia tak berubah. Ada satu hadis yang riwayat pada Ali bin Abi Talib, hadis riwayat Tirmizi, yang mafhumnya sebut satu hari bila kami berada bersama Rasulullah SAW di masjid, lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang kasar dan memiliki tampalan. Ketika Rasulullah melihatnya, baginda pun menangis, teringat akan kenikmatan yang ia dapatkan dahulu dibandingkan dengan keadaannya sekarang. Nabi tengok Mus'ab dengan keadaan begitu, Nabi menangis. Kerana Mus'ab yang asalnya orang yang hebat, demi perjuangan bersama Nabi, dia telah meninggalkan segala kenikmatannya. Baik, Mus'ab, dia ni, saya ringkaskan cerita sebab hari ini juga diminta untuk menyampaikan tentang isu Syria, kan? Mus'ab bin Umair ni, kata Al-Bara' bin Azib, ketika pertama sekali Mus'ab sampai di Madinah, dalam peristiwa hijrah, sebelum Rasulullah berhijrah, Rasulullah telah hantar Mus'ab bin Umair. Ni antara orang yang awal Rasulullah hantar untuk berdakwah di Madinah. Bayangkan, Mus'ab masa tu pemuda. Rasulullah hantar dia untuk berdakwah di Madinah. Dan Mus'ab telah menjalankan tugasnya dengan baik, sehinggalah bila Rasulullah sampai di Madinah, ramai umat Islam ataupun orang Madinah telah memeluk Islam. Mus'ab, kata Al-Bara' bin Azib, ketika pertama sekali melihat Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, dia kata, rajulun lam ara mithlahu ka'annahu min rijalil jannah. Bila Bara' bin Azib, dia kata, bila aku tengok Mus'ab bin Umair, aku tak pernah tengok orang macam ni, melainkan seolah-olah dia lelaki syurga. Apa maksud lelaki syurga? Adakah kerana penampilannya yang baik? Tak. Kita dah sebut dengan penampilan Mus'ab telah pun berubah. Tapi kenapa dia sebut seolah-olah nampak lelaki syurga? Kerana akhlak yang ditunjukkan oleh Mus'ab bin Umair. Maksudnya, Mus'ab bin Umair bila sampai di Madinah, sebelum dia bercakap tentang Islam, orang dah nampak yang ni Islam. Mus'ab sebelum dia bercakap tentang Islam, orang di Madinah dah nampak, oh yang ni Islam. Dulu orang bukan Islam masuk Islam kerana akhlak yang ditunjukkan oleh orang Islam. Sekarang kita khawatir orang bukan Islam tak nak masuk Islam sebab melihat perangai sebahagian orang Islam. Saya masa duduk di kamp 2 Regimen Askar Melayu di Raja dulu, dia kalau askar Melayu ni semua Muslim lah, kecuali kor-kor tumpangan. Contohnya kor gaji.
Ada seorang tu dia corporal, dia orang Sabah, dia SIB ni, Injil Borneo, dia Kristian Injil Borneo. Dia agak terbuka lah bincang bab agama. Saya selalu pergi pejabat gaji sembang dengan dia. Dan satu hari tu saya kata, kenapa kamu tak masuk Islam? Dia kata, tuan, sama je kan? Orang Melayu pun tikam nombor kak minum kak. So penilaian dia begitu. Dia tak nampak kehebatan Islam kerana melihat orang Islam tu sendiri. Kita khawatir kita menjadi fitnah kepada orang bukan Islam untuk melihat keindahan Islam. Kalau tuan-tuan duduk di sini dia dalam lingkungan orang Melayu, okey lagi. Orang Islam okey lagi. Kalau orang yang duduk jiran dia ada bukan Islam, dia bekerja dengan orang bukan Islam, maka orang bukan Islam akan menilai. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar yang Radio IKIM hari Rabu ke yang orang revert pada Islam tu kan, kebanyakan yang saya duk dengar ni, kebanyakannya mereka melihat contoh. Tengok orang Islam macam mana. Ada satu tu, dia jiran dia orang Islam. Dia tengok anak-anak orang Islam ni bila salam, jumpa mak salam, jumpa ayah salam, kemudian berlaku lemah lembut dengan anak-anak, dia rasa macam ish, bagus Islam ni. Dia ditakdirkan untuk berjiran dengan seorang Muslim yang baik, maka akhirnya dia memeluk Islam. Baik, sebab itu Mus'ab bin Umair sebelum dia menyampaikan tentang Islam, orang di Madinah bila tengok Mus'ab, oh inilah Islam. Baik, bila Mus'ab bin Umair dia datang, dia tinggal di sebuah rumah As'ad bin Zurarah, dan bermula pada situ dia berusaha menyampaikan dakwah kepada orang-orang di Madinah. Antara yang disampaikan dakwah juga termasuk kepada pembesar Madinah. Cuma pada ketika itu bila dia sampai, yang orang bawah-bawahan ni mudah terima, yang susah pemimpin. Macam biasa, Nabi pun masa di Mekah, yang mudah untuk terima orang bawah, pemimpin susah. Pemimpin susah. Lalu dia menyampaikan dakwah kepada tokoh-tokoh penduduk di Madinah, termasuk Sa'ad bin Mu'adh. Begitu juga dia sampaikan dakwah kepada yang lain-lain, termasuk Usaid bin Hudayr. Ini tokoh-tokoh di Madinah. Usaid bin Hudayr ni, kalau tuan-tuan baca dalam dia punya kisah ni, Usaid bin Hudayr bila sampai saat Mus'ab bin Umair, dia marah sungguh, sehingga dia kata Mus'ab bin Umair ni menyampaikan agama yang bodoh. Marah sungguh. Dia bertekad tu kira macam nak bunuh Mus'ab. Satu ketika dia bawa pedang dia pergi cari Mus'ab bin Umair. Bila sampai depan Mus'ab bin Umair, lalu Mus'ab kata pada Usaid bin Hudayr, dia kata, bagaimana kalau anda duduk dulu dan dengar. Dia kata, kalau kamu ataupun jika kamu setuju dengan apa yang aku ucapkan, maka terimalah. Tetapi jika kamu tidak bersetuju ataupun membencinya, maka aku akan pergi. Lalu Usaid bin Hudayr, dia kata, okey, aku try dengar dulu. Try dengar. Oleh kerana Mus'ab ni, dia orang yang petah berbicara, sebab tu Nabi hantar dia. Lalu dia bercakap tentang Islam, cakap. Usaid bila dia dengar, dia makin berminat. Akhirnya dia masuk Islam. Kemudian Usaid bin Hudayr juga minta supaya Mus'ab bin Umair pergi sampaikan dakwah pada Sa'ad bin Mu'adh. Ini tokoh yang lebih besar lagi di Madinah. Kemudian sama juga, Mus'ab pergi jumpa Sa'ad. Kemudian Mus'ab kata, sebab Sa'ad marah masa tu, apa kata kamu duduk dan dengar dulu. Kalau kamu setuju, kamu boleh terima. Kalau kamu tak setuju, aku akan pergi. Lalu Sa'ad juga bersedia untuk dengar. Bila Sa'ad dengar, akhirnya Sa'ad juga masuk Islam. Baik tuan-tuan, puan-puan dan mas sekalian, secara logiknya, apa kata kalau Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'adh tidak bersedia untuk mendengar? Secara logiknya apa akan berlaku? Kedua-duanya takkan masuk Islam.
Sebab tu kena duduk dengar dulu. Duduk dengar, jangan mental block. Sebab masyarakat kita dia suka mental block. Dia awal-awal dia block, aku hak dia ni aku tak nak. Kalau tuan-tuan tengok di Facebook kan, jenis-jenis ni dia ni Wahabi contoh dia block awal-awal. Akhirnya bila orang tu sampaikan kebenaran yang akhirnya dia tolak, orang tu ke dia tolak kebenaran? Dia akan tolak kebenaran. Dia akan tolak kebenaran. Dengar dulu. Ini aku tak nak dia ni, tak nak dia ni. Orang Melayu kan suka ni, suka label. Tolak. Baik. Sebab tu kena dengar. Kena dengar. Tuan-tuan, ramai orang yang merasa berat hati untuk menerima kebenaran ataupun al-haq kerana datang daripada pihak yang dia tak suka. Oleh kerana golongan ni dia tak suka, dia tak nak terima kebenaran. Dia kata, sorry lah, puak ni kalau cakap apa pun aku tak nak dengar. Kan? Ataupun yang melibatkan parti. Kan? Sorry lah, aku parti ni cakap apa pun aku tak nak dengar. Sebab tu saya kalau boleh sedaya upaya saya untuk mengelakkan daripada saya di label dengan parti mana-mana. Dalam masa yang sama saya menghormati ustaz-ustaz yang berkecimpung dalam parti. Tuan-tuan kena faham tu. Saya hormat pada ustaz yang berkecimpung dalam parti. Tapi saya cuba elakkan. Sebab bagi saya orang di Malaysia ni dia belum sampai satu tahap kematangan. Dia tak matang lagi. Sebab ustaz tu kalau parti A, dia B, sorry lah, engkau parti A, kau cakap apa pun aku tak nak dengar. Kalau ustaz tu parti B, dia parti A, sorry lah, taubat aku tak nak dengar. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Banyak orang yang menolak kebenaran kerana datangnya kebenaran ataupun al-haq itu dianggap orang yang lebih rendah. Dia siapa puak dia? Kan geng-geng kita ustaz belaka. Puak dia siapa? Dianggap lebih rendah. Tuan-tuan, hatta kalau kata saya pergi ke sekolah menengah, hadir ke surau, kemudian ada budak tingkatan 3 bagi tazkirah, saya tak boleh kata, alah budak tingkatan 3 aku ustaz lah. No. Yang penting apakah kebenaran yang keluar daripada mulut dia. Sebab tu ada orang yang dia rasa dia sentiasa benar, kelompok dia sentiasa benar. Bahkan Nabi SAW memberikan ancaman yang keras kepada golongan yang sedemikian rupa. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Nabi kata tak masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sedikit je daripada kibir, sombong. Nabi kata tak masuk syurga. Sikit je ada sombong, Nabi kata tak masuk syurga. Lalu ada seorang lelaki bersama Nabi, qala rajulun, dia kata inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanatan. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana kalau ada seorang lelaki, dia suka baju dia pakai cantik, kasut dia suka pakai cantik. Maksudnya dia nak tanya, adakah yang tu dimaksudkan sombong oleh Nabi? Nabi kata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Yang tu bukan sombong. Nabi kata Allah tu cantik, Allah sukakan kecantikan. Maksudnya kalau pakai cantik, yang tu bukan sombong. Bukan sombong. Nabi habiskan hadis ni. Nabi kata, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Nabi kata yang kata sombong tu ialah orang yang menolak kebenaran dan memperlekehkan ataupun meremehkan orang yang bawa kebenaran tu. Hak tu sombong. Masyarakat kita menganggap sombong hak macam tadi tu.
Orang naik kereta Mercedes, mari masjid, Allah naik Mercedes. Tak, itu bukan sombong. Tapi orang kita nampak yang tu sombong. Mari ke masjid, pakai jubah, sarung kot. Dia kata, Allah, mari nakar no, pakai kot. Aku tahu nakar mana kan. Yang sombong. Tak, yang tu bukan sombong. Sombong tu menolak kebenaran dan meremehkan orang tu. Kalaulah kita tahu ini takrifan sombong, maknanya ramai orang sombong. Kalau generasi yang ada Facebook ni, kalau tuan-tuan boleh tengok, ramai yang sombong. Dia akan tolak kebenaran tu. Sebab pihak ni dia tak suka, hak ni parti lain, ni puak lain, geng kami ustaz ramai, geng kami. Tuan-tuan, hatta ni isu yang baru-baru ni kan, baru-baru ni kita duk pejuang isu Syria ni tuan-tuan. Saya duk ceramah isu Syria ni dah masuk 8 tahun lah. Pergi hantar bantuan ke sana, kita bertemu dengan pelarian Syria, rakyat Syria yang masih ada dalam. Kemudian banyak NGO yang menguruskan isu Syria. Begitu juga para mujahidin pun pernah jumpa. Kita jumpa juga ulama, termasuk Rabitatul Ulama Asyam, Kesatuan Ulama Syam. Saya masa jumpa Rabitatul Ulama Asyam yang diketuai oleh Syekh Usamah Rifai. Masa tu ada Syekh Abdullah Rahal pun ada, dan ada beberapa orang syekh lagi. Mereka Kesatuan Ulama Syam. Saya kata, ni dah berapa tahun dah tuan-tuan? Bukan baru ni. Isu hak pergi Iran, takrib ni bukan baru. Dah berapa tahun dah? Banyak tahun dah. Lalu saya kata, ada tokoh di Malaysia kata isu Syria ni tak ada kemana dengan Syiah. Dia kata Iran bagus, penyelamat ummah, Hizbullah bagus. Tokoh tu puji. Tuan-tuan, dalam masjid wallahi mereka menunjukkan rasa kecewa dan marah pada tokoh itu. Mereka kata yang bunuh kami popok Syiah. Iran bantu tuan-tuan bukan secara rahsia, declare terlebih awal, hantar puluhan ribu tentera, sejumlah senjata yang sangat banyak untuk tentera Iran lawan dengan umat Islam Sunni di Syria. Sebab tu orang duk kata Hamas, Iran bantu. Senjata apa Iran bantu sampai tak menang-menang ni? Hak rejim Syiah Bashar Assad duk guna senjata kimia canggih sangat. Kenapa Hamas tak dapat hak yang canggih-canggihnya? Iran hantar senjata canggih ke Syria, hantar senjata canggih ke Iraq. Kenapa pada Hamas tak bagi yang canggih? Sebab tu tokoh ni duk puji Iran. Puji Iran melambung sangat. Iran ni macam tak boleh sentuh. Sentuh Iran dia akan keluar. Kalau tuan-tuan perasan, sentuh Iran dia akan keluar kenyataan. Tak boleh sentuh langsung ni. Iran kononnya Amerika takut. Iran lah negara Islam, hanya 3% je yang sesat. Yang herannya, yang amalan Husainiyat tu, yang pukul-pukul badan pun semua tu, kenapa kerajaan Iran tak halang? Nak samakan ada yang sesat kat Malaysia, contoh Ayah Pin sesat. Kerajaan Malaysia halang tak Ayah Pin? Halang. Tapi pukul badan, kenapa kerajaan Iran tak halang? Hak duk maki-maki sahabat ni, bersepah ulama Iran, pendeta Iran, kalau tuan-tuan tengok di YouTube. Kenapa kerajaan dia tak halang? Kenapa tak menjatuhkan hukuman kepada puak-puak yang mencaci maki para sahabat Nabi SAW, terutamanya Sayyidatina Aisyah?
Ummul Mukminin. Kita lah kalau orang maki mak kita, marah pada orang tu. Ni maki pada ibu, pada sekalian orang beriman, tak marah. Pada puak Syiah bela pula. Kenapa ni? Maka tuan-tuan puan semua sekalian, dia duk puji Iran, dia kata Iran bagus, Iran penyelamat ummah, Amerika takut pada Iran. Kalau tuan-tuan baca skandal Iran Contra, Iran telah membeli senjata Amerika sejak daripada pemerintahan Khomeini lagi. Masa perang Iran-Iraq tu, dia dah beli dah senjata Amerika. Tapi dalam media ditonjolkan Iran memusuhi Amerika. Dan pemimpin mereka sendiri mengakui bahawa kalaulah bukan kerana tentera Iran, Taliban takkan kalah. Tentera Iran yang telah membantu tentera Amerika, kalau bukan kerana tentera Iran, Taliban takkan kalah. Tuan-tuan, media ni membentuk pemikiran kita. Musuh-musuh Islam, dia dah tahu dah cara kita berfikir. Mereka nak siapa tokoh yang kita nak angkat. Dia akan create berita supaya nampak orang tu hebat. Sebab tu dalam media, Khomeini duk belasah. Hatta slogan-slogan Khomeini kan, benci Israel. Berapa peluru ke Israel yang Iran telah hantar? Berapa? Zalim-zalim Saddam, yang orang duk kata zalim lah. Orang duk kata zalim Saddam. Kalau orang kata Saddam tu zalim, zalim-zalim Saddam pernah menghantar 2 peluru berpandu skat ke Tel Aviv, menembak Tel Aviv. Baik sangat Iran, hebat sangat Iran, berapa peluru dia dah tembak Israel? Tak ada. Bahkan apabila Amerika menjajah Iraq, pemerintahan Iraq diberikan kepada puak Syiah. Bahkan tuan-tuan, ada satu dewan khusus diberikan pada Muqtada Sadr. Dan Muqtada Sadr ni, dia pemimpin pengganas Syiah di Iraq. Bodoh sangat ke Amerika? Asalnya dulu Iraq tu negara Sunni. Sekarang ni dah jadi Syiah, negara Syiah. Kalau secara logiknya, kalau Amerika takut kepada Iran, sebuah negara Syiah, kenapa Amerika jajah Iraq dan mewujudkan sebuah negara Syiah yang lain? Ini bermakna Amerika sendiri ingin menggandakan kekuatan Iran kerana mewujudkan sebuah negara Syiah lagi. Tapi kalau kita cakap macam ni, satgi dalam Facebook masuk pengikut-pengikut ni, siapalah ustaz ni pakar geopolitik, dia tahu dia ini. Masa tu mereka sudah tidak akan lihat kebenaran apa yang kita kata. Kerana ketaksuban itu akan membutakan. Siapa ustaz ni tokoh kami, ini sekian, ini sekian. Dia akan tolak kita, dia akan meremehkan kita. Hatta kalau adalah kebenaran sikit pun, katalah saya cong, tapi kalau ada satu kebenaran, takkan tak boleh terima. Sebab tu yang Nabi sebut, yang kata orang yang tak masuk syurga ni adalah orang yang sombong, menolak kebenaran dan memperlekehkannya. Jangan jadi golongan macam tu. Sebab tu duduk dan dengar dulu. Kalau Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'adh tidak bersedia untuk duduk dan dengar, mereka takkan masuk Islam. Secara logiknya lah. Soal hidayah tu bincang hal lain. Sebab tu tuan-tuan, di Malaysia ni, sebab ni ada rakaman, saya bukan cakap kat sini je kan, ada orang yang dia rasa macam apalah ada datang ustaz ni kan, bagi hukum lain, pandangan yang lain. Ustaz-ustaz yang mengelirukan, masyarakat jadi berpecah. Saya balik kampung, ada seorang haji. Dia kata, ustaz, saya pelik lah. Saya sekarang ni jadi pening. Ustaz ni cakap macam ni, ustaz ni cakap macam ni. Kami orang awam ni jadi pening. Saya kata, haji, kalau pening bagus lah.
Bagus. Jadi ya bagus. Kerana peninglah kita akan mencari kebenaran. Sebab ada orang yang dia tak peduli. Tiap-tiap hari dia akan pergi disko, minum arak, dia buat maksiat, dia takkan peduli hal agama. Ceritalah hukum apa pun dia tak peduli. Yang pening selalu orang surau dan masjid, kerana dengar pandangan-pandangan. Kita bagi laluan azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik, sambung balik. Patutnya tak payah pening lah. Dengarlah kedua-dua pandangan. Dengar kedua-dua pandangan. Ustaz ni nak cakap apa? Tak apalah. Ustaz ni nak cakap apa? Tak apalah. Mungkin itu pandangan dia. So kita macam mana? Menilai hujah. Menilai hujah. Kerana Islam itu tertegak dengan hujah. Allah, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa hujah kamu kalau kamu rasa kamu benar. Tapi masyarakat kita, dia awal-awal dia dah blok. Aku sorry lah, puak ni kau cakap apa aku takkan dengar. Kita takut kita masuk dalam kategori sombong yang Nabi sebut takkan masuk syurga. Yang tu kita takut tu. Baik,
Kita sambung Mus'ab bin Umair sebab nanti kita nak tunjuk video tentang Syria kan. Mus'ab bin Umair ni diringkaskan cerita, semasa dia nak wafat, dia ni masa perang Uhud dia pemegang panji-panji tentera Islam masa tu. Dia masa berperang tu, Qumay'ah Al-Laythi yang ni tentera musyrikin Makkah, dia rasa Mus'ab ni adalah Nabi sebab Mus'ab ni dia handsome. Lalu Qumay'ah ni dia ingat Mus'ab adalah Nabi. Kan tuan-tuan dengar cerita tentang berita tentang Nabi telah terbunuh, Qumay'ah ni lah yang bawa sebab dia berjaya bunuh Mus'ab bin Umair. Dia sangka itu adalah Nabi. Jadi bila dia serbu Mus'ab bin Umair ni, dia tebas tangan kanan Mus'ab. Mus'ab bila kena tebas tangan kanan, dia baca wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Dia kata Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Ni kena tebas tangan kanan, baca Al-Quran lagi. Allah Rabbi, kita meraung sakan. Kemudian dia pegang bendera dengan tangan kiri. Kisah kena tebas tangan ni lebih kurang macam kisah Ja'far bin Abi Talib ataupun digelar sebagai Ja'far At-Tayyar. Lalu bila dia potong putus lagi, dia baca ayat yang sama. Dia baca yang sama. Sehinggalah akhirnya anak panah telah menembusi tubuh Mus'ab bin Umair sehingga beliau syahid di medan Uhud. Lalu Abu Qumay'ah ni dia balik ke pasukan, dia bagi tahu bahawa dia telah berjaya membunuh Nabi SAW. Ni kisah dia. Bila perang dah habis, kemudian masa tu Nabi periksa mana sahabat-sahabat yang gugur syahid. Bila cari-cari sahabat yang gugur syahid ni, antaranya ditemui mayat Mus'ab bin Umair. Lalu Rasulullah berhenti di jenazah ataupun mayat Mus'ab bin Umair ni, Rasulullah berhenti di situ dan Rasulullah baca minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Nabi baca ayat ni, di antara orang-orang beriman itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu dan mereka tidak mengubah janjinya. Kemudian Nabi telah mempersaksikan bahawa beliau telah pun gugur syahid. Tuan-tuan, masa nak tutup jasad Mus'ab bin Umair ni, yang dulunya Mekah dia adalah orang yang kaya, dia hartawan, pakaian dia pakaian mahal, harumannya semerbak harum, tetapi semasa nak tutup jenazah dia, kain yang nak tutup pun tak cukup. Jika ditarik menutup kepalanya, akan nampaklah kakinya. Jika nak tutup kakinya, akan nampaklah kepalanya. Ini jasad seorang pemuda yang hebat, yang telah mempertahankan Islam sehinggalah dia gugur. Yang dulunya orangnya sangat kaya, tetapi kerana Islam dan kerana Nabi, mengikuti Nabi, maka dia telah meninggalkan segala-galanya. Maka inilah yang sepatutnya menjadi tokoh pemuda sepanjang zaman, kan? Bukanlah kita tercari-cari hak tokoh. Kalau orang sekarang ni duk cari Korea lah, kan, macam-macam. Kita dah ada tokoh pemuda yang hebat ni. Sepatutnya inilah yang menjadi tokoh pemuda impian pada umat Islam. Baik, tuan-tuan, kita kembali kepada isu Syria. Isu Syria ni, tuan-tuan, dia sebenarnya bermula semasa berlakunya Arab Spring. Arab Spring berlaku di Yaman, di Libya, di Mesir, dan berjaya menjatuhkan beberapa pemimpin. Di Syria, angin itu juga melanda masuk ke Syria. Kalau tuan-tuan tengok di Yaman, Mesir, dia semua belah bawah. Kemudian naik akan jumpa Jordan. Tapi Jordan ni dia
Arab Spring ni kurang. Angin Arab Spring di Jordan ni kurang. Dia terus masuk Syria. Kenapa kurang? Sebab kerajaan Jordan ni dia kurang zalim. Kurang zalim pada istilah Arab ni, bukan istilah hak Malaysia ni. Kan? Kira kalau hak Malaysia ni kira suci lah kalau banding dengan Arab ni. Saya pernah terlibat masa rakyat Jordan buat demonstrasi. Masa tu kerajaan naikkan harga tepung sebab nak buat roti 4 sen sekilo, naikkan 4 sen je. Rakyat bangkit buat demonstrasi. Asalnya secara aman, tapi yang melakukan provokasi adalah mukhabarat ni SB lah. Jadi diorang yang baling batu dekat bank supaya nak provokasi. Jadi tuan-tuan, dia punya mukhabarat ni juga hadir dalam demonstrasi. Dia akan tengok siapa yang datang kan. Sagi pukul 3 pagi, dia orang bawa truk pergi kutip kat rumah. Lepas 2-3 bulan, hak orang pemuda-pemuda yang buat demonstrasi dulu, hak kena tangkap ni, lepas 2-3 bulan, bila dibebaskan, separuh gila. Itu saya sebut kerajaan Jordan kurang zalim. Kalau yang tu kurang zalim, tuan-tuan jangan bayangkan macam hak Syria tu. Jangan bayangkan Libya, Mesir. Sebab tu Mesir, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kalau tuan-tuan baca kisah dia bagaimana dia diseksa di penjara puak-puak Mesir ni, yang sangat jahat. Jadi Syria ni tuan-tuan, angin Arab Spring tu masuk. Oleh kerana mereka ditindas dengan sangat dahsyat sejak pemerintahan Hafiz Asad. Bukan baru. Sekarang ni Bashar Asad. Dulu Hafiz Asad. Bapa dia mati, umur Bashar Asad tu 36. Perlembagaan kata presiden boleh jadi umur 40. Dia orang tukar perlembagaan. Macam cerita apa? Apa cerita Piramidi kan? Undang-undang anak yang punya. Ditukar untuk membenarkan Bashar Asad naik. Jadi Bashar Asad naik tu bukan dengan cara yang benar. Tuan-tuan, kalaulah dia orang buat pilihan raya secara betul, terjadi macam selepas Arab Spring tu. Mesir Dr. Morsi menang, kan? Tunisia. Tapi kalau mereka buat pilihan raya seperti sebelum-sebelum tu, kalau tuan-tuan tengok Mesir contohnya, menang semua 90% ke atas. Tiba-tiba bila berlaku Arab Spring, baru nampak buat pilihan raya secara adil, ada pemantauan antarabangsa, baru nampak oh jatuh rupanya. Sebelum tu menang 90% lebih. Baik. Jadi itu juga berlaku di Syria. Hafiz Asad ni melakukan kezaliman yang sangat dahsyat. Dia bunuh sesiapa saja yang mencabarnya. Dia melakukan pembunuhan ni tuan-tuan secara kecil-kecilan dan besar-besaran. Hafiz Asad ni. Dan satu peristiwa yang daripada banyak peristiwa yang dinamakan peristiwa Hamah, ataupun tuan-tuan tengok di YouTube kalau type dalam bahasa Arabnya Majzara Hamah, ataupun dalam bahasa Arabnya bahasa Inggerisnya Hama Massacre. Tuan-tuan akan temui pada tahun 1981 apabila di negeri Hama mereka disyaki terlibat dengan Ikhwan Muslimin. Hafiz Asad hantar tentera. Selama 27 hari dia telah mengebom menggunakan artileri, bawa tank. 27 hari. Ada perangkaan yang tak rasmi lebih daripada 40,000 yang telah dibunuh. 27 hari. Daripada tertubuh tertegaknya negara Israel yang haram 1948 sampai sekarang, tuan-tuan, apa yang Israel lakukan di Palestin, Hafiz Asad ambil masa 27 hari untuk membunuh lebih pada Israel bunuh dalam tempoh puluhan tahun.
27 hari je. Tu bayangkan. Saya tahun lepas masa kami nak hantar bantuan ke Syria, sehari sebelum tu di sempadan kena bom, so kita tak dibenarkan masuk. So kita terkandas di sempadan Turki Syria. Masa tu kita duduk dengan tak ada hotel lah tuan-tuan. Kita memang berjimat cermat lah belanja. Kita duduk di pejabat, tidur pun di pejabat NGO sana. So di situ kita ambil peluang yang ada tu, kita pergi jumpa pelarian, temu ramah, terutamanya kita cari orang-orang yang pernah duduk di penjara-penjara Syria semasa Hafiz Asad dan Bashar Asad. Yang NGO ni pun tuan-tuan, ada sebahagiannya pernah menghuni penjara-penjara tersebut. Tuan-tuan, penjara Syria ni, dia ada penjara umum, ada penjara khusus. Kita boleh bahagikan begitu. Penjara umum ni, dia berlaku yang macam penjara yang proses dia macam kat Malaysia ni lah. Mencuri, masuk mahkamah, kemudian diputuskan bersalah, masuk dalam penjara umum ni. Penjara khusus, dia ada 3. Sadnaya, Tadmur, Fara' Palestin. Kalau tuan-tuan tanya hak rakyat Syria yang ada fikrah Islamik sikit, semua tahu ini telah menjadi rahsia umum kepada rakyat Syria. Sadnaya, Tadmur, Fara' Palestin. Sadnaya dan Tadmur ni, siapakah yang akan ditangkap dan dipenjarakan di situ? Ramai golongan intelektual. Begitu juga para ulama, yang mana yang berani bercakap. Yang duduk, saya temu ramah tuan-tuan hak pernah duduk Tadmur dan Sadnaya ni, dia orang kata hak duduk bawah tanah ni, sebab penjara ni bawah tanah. Dia kata ada peguam, ada businessman, ulama, yang mana yang kira ada otak, mampu menggerakkan masyarakat. Ada seorang syekh tu, dia hanya mengajar Quran di masjid, tak lebih pada tu. Ada seorang, dia kerja kerajaan, salah dia dipenjarakan di Sadnaya. Salah dia hanya mengedarkan risalah yang berbentuk Islam. Itu sahaja. Ada seorang lagi, salah dia ialah pernah menjadikan salah seorang yang disyaki ikhwan jadi tetamu dia. Itu sahaja. Ditangkap, dipenjarakan, diseksa dengan dahsyat. Tak nampak matahari tuan-tuan? Tak nampak matahari. Sangat dahsyat. Dia kata setiap hari Rabu tu ada proses pembunuhan. Sebab tu yang masuk Tadmur, masuk Sadnaya, tuan-tuan, sebahagiannya mati. Sebahagiannya mati. Dia orang kata hari Rabu tu kira untuk hari bunuh. Yang lain seksa memang sangat dahsyat. Yang sangat mengejutkan adalah hak penjara ketiga ni, Fara' Palestin. Tuan-tuan mungkin tak pernah dengar benda ni, Fara' Palestin. Tapi kalau tuan-tuan tanya orang Syria, ini menjadi rahsia umum. Fara' Palestin ni ialah siapa-siapa sahaja yang bercakap isu Palestin, dia akan ditangkap dan dipenjarakan, diseksa di penjara Fara' Palestin. Maknanya kerajaan Hafiz Asad sendiri dan Bashar Asad, mereka anti kepada orang yang berjuang isu Palestin. Mereka anti. Itu yang tokoh tersebut kata sebenarnya Bashar Asad bagus, Hafiz Asad bagus, membenarkan Hamas buat pejabat di Damsyik. Tuan-tuan, secara logiknya, kalau saya lah memusuhi Hamas, saya benci kat Hamas, saya nak bagi maklumat pada Israel, mana lebih mudah? Saya biarkan Hamas buka pejabat di negara lain, ataupun saya biarkan Hamas buka di negara saya? Mana lebih mudah untuk saya dapat maklumat? Benarkan Hamas buka pejabat di negara saya. So itu yang berlaku. Tuan-tuan, benda ni juga semasa kan kami terkandas. Kemudian bila kami pergi ke Istanbul,
saya berkesempatan untuk bertanya, menemu ramah. Video tu masih ada lagi tuan-tuan. Dia sebab pejabat Hamas dekat dengan NGO yang kami bekerjasama di Istanbul tu. Dia adalah jurucakap antarabangsa Hamas. Kan? Dia menyebut benda ni. Kita tanya macam mana dulu Hamas dibenarkan buka pejabat di Damsyik, dia sebut benda yang apa yang saya sebut ni. Baik, jadi tuan-tuan, bila kezaliman sangat dahsyat berlaku di Syria, sehingga kan hidup ni macam tak aman lagi, jiwa tu tak tenteram. Tuan-tuan nak bercakap tentang Islam tu susah. Saya masa pemerintahan Hafiz Asad, masa saya mengaji Jordan dulu, saya pergi ke Syria. Pernah saya pergi ke Masjid Khalid Al-Walid. Situ tuan-tuan, lepas bagi salam je bersurai. Masjid di Hamah terutamanya. Kan? Sebab pernah berlaku peristiwa Hamah tu. Di situ tuan-tuan, masjid-masjid di sana, selepas bagi salam bersurai. Kalau berkumpul lebih pada 3 orang di dalam masjid, dikira berhimpun tanpa permit. Tuan bayangkan. Di Idlib, semasa awal-awal dulu Mujahidin berjaya membebaskan Idlib. Saya pernah share senarai fail yang ada di Balai Polis Idlib pada ketika tu. Tuan-tuan, mereka membebaskan Idlib. So di Balai Polis Idlib ni ada senarai nama orang-orang penduduk-penduduk yang pergi ke berjemaah salat subuh. Ada senarai nama di Balai Polis. Sebab dia tak heran lah, takat pergi maghrib, dia tahu lah ni senang, subuh payah sikit. So orang yang pergi subuh ni memang kuat. Ada senarai nama. Tuan-tuan kalau duduk kat Syria, mungkin senarai nama tuan-tuan ada kat Balai Polis hak pergi subuh. Saya juga masa di Hatay, saya dengan NGO tu kan, saya tunjuklah masa saya pakai uniform tu, saya ceramah isu Syria. Masa tu saya pakai uniform dalam YouTube. Saya tunjuk ni saya. Dia tengok, kamu askar, boleh ceramah agama pada askar? Dia terkejut. Boleh ceramah agama pada askar? Dia kata, wallahi kami nak salat pun tak boleh. Wallahi nak salat pun tak boleh. Sesiapa yang salat, dia akan dilihat sebagai pengganas dalam tentera Syria. Ada seorang pegawai tu, bukan pegawai tinggi lah, sebab pegawai tinggi ni semuanya yang dah diletak puak-puak Alawiyah ataupun Syiah Alawiyah ni. Dia orang dah tempatkan dah tempat-tempat yang penting semua Syiah Alawiyah. Sebab tu puak-puak Syiah ni di Syria tak sampai 15%. Sunni 74%. Macam mana mereka boleh hancurkan umat Islam Sunni di sana? Sebab mereka telah ditempatkan tempat-tempat yang penting. Ada seorang pegawai tu, pegawai rendah, dia demi Allah, aku nak salat, aku masuk dalam tandas, aku ambil uduk dalam tandas dan aku salat dalam tandas. Sampai ke tahap tu. Kerana salat itu adalah satu kesalahan dalam tentera Syria. Jadi tuan-tuan, bila berlaku, saya cerita hak awal ni je. Nanti tuan-tuan nak dengar hak lanjutan besok di Masjid Arau. Masjid Arau. Jadi tuan-tuan, bila rakyat Syria dah mula sedar mereka ingin menuntut perubahan seperti mana di negara-negara yang lain, nak perubahan. Jadi bila nak perubahan ni tuan-tuan, kerajaan dah mula ambil beberapa tindakan terhadap rakyat. Kan? Mula tangkap rakyat dan mereka buat demonstrasi secara aman. Polis datang bawa senjata, hatta sampai satu tahap tentera bawa tank, kereta kebal untuk berhadapan dengan demonstran yang secara aman. Tuan-tuan. Dan satu ketika ada pelajar sekolah, mereka conteng di dinding sekolah, sya'bun yuridu isqatun nizam. Rakyat ingin menurunkan pemerintahan yang ada. Mukhabarat SB pergi tangkap budak-budak ni, penjarakan soal siasat, dan mereka telah disoal siasat dengan sangat kejam. Tuan-tuan,
ada seorang yang namanya Hamzah Al-Khatib. Ini mula-mula sebelum saya tunjuk Hamzah Al-Khatib ni tuan-tuan, saya nak tunjuk ini apa yang ketika peringkat awal di Syria. Ada suara? Macam tak ada suara ni. Tak ada suara. Ni yang dinding yang diconteng tu. Tak ada suara. Ni. Kan dia. Dia speaker daripada laptop ni apa? Control volume. Volume lah. Ni mereka mula melakukan demonstrasi. Kita dah tabung lah. Boleh. Macam mana volume ni? Tak pun yang dalamnya kot kontrol. Tak boleh kontrol. Dia pasal ni laptop lah. Tak apa, tuan-tuan tengok ni lah sementara nak teknikal lah. Tuan tengok masa ni dah mula ada yang menjadi syahid, ditembak oleh polis dan tentera. Mereka mengatasi golongan yang melakukan demonstrasi yang pada awalnya adalah secara aman. Tuan-tuan, rakyat bukan bawa senjata pun. Cuma tak ada suara ni kurang semangat sikit lah ya, sebab dia punya suara tu. Ni rakyat buat demonstrasi, saya akan cepatkan tuan. Ini semua demonstrasi secara mula, peringkat permulaan. Hatta ulama sendiri terlibat memberikan kata-kata semangat. Ini masa ni di Dar'ah juga digerakkan oleh para ulama. So masa tu tuan-tuan, pemuda yang bila mereka melakukan demonstrasi, semua terlibat, wanita, orang tua, anak-anak. Salah seorangnya, nama dia Hamzah Al-Khatib. Dia ni menjadi ikon kepada kebangkitan rakyat Syria. Apabila dia salah seorang yang ditangkap di soal siasat, budak ni umur 13 tahun. 13 tahun. Dan tuan-tuan, dia ditangkap di soal siasat dan diseksa dengan dahsyat. Hamzah Al-Khatib ni. Kemudian mayat dia dihantar pada keluarga dia. Tuan tengok ini ikon. Mereka bakar muka dia. Ini soal siasat di balai polis tuan-tuan. Yang ni ditebuk badannya. Tuan tengok seluruh tubuhnya telah diseksa hanya kerana dia terlibat dalam demonstrasi. Dia pada ketika tu dia duk bagi makanan pada demonstran.
budak umur 13 tahun. Tengok kejahatan pokok rejim Syiah ni. Tangan dia juga telah dipatahkan, bakar, kena renjatan elektrik. Pelbagai tuan-tuan. Kalau ada suara ni, dia akan bagi penerangan apa bentuk-bentuk siksaan yang telah dilakukan. Tuan tengok muka dia menjadi hitam, dan juga kemaluan dia telah dipotong. Selepas kematian dia, inilah yang menjadi ikon kepada kebangkitan rakyat Syria. Lalu rakyat Syria makin bangun lagi. Bila makin bangun, rejim Syiah Bashar Assad makin menjadi gila, dan dia tangkap siapa saja yang terlibat, siapa saja yang ada kaitan. Dia bahkan masa demonstrasi itu dia hantar polis dan tentera untuk membunuh. Bayangkan, polis dan tentera bawa senjata, hatta senjata berat sekalipun, hanya untuk berhadapan dengan demonstran yang asal dibuat secara aman. Tuan-tuan, masa tu rakyat sangat sabar, tak angkat senjata lagi. Yang angkat senjata ni tuan-tuan, sampailah satu tahap mereka dah bunuh umat Islam. Ribuan dah masa tu. Di Syria, ribuan telah terbunuh. Masa tu barulah apabila berhimpunnya para ulama di Mesir, masa tu pemerintahan Dr. Morsi, yang ada solusi dalam majlis itu, mereka menyatakan umat Islam wajib untuk berjihad. Start pada itulah maka umat Islam bangkit tuan-tuan, dan mula penggunaan senjata. Tuan-tuan, ada orang dia kata, itulah tak dengar kata-kata Al-Buti kata jangan ni kan. Tuan-tuan, kita menghormati Al-Buti, orang yang sangat alim. Ya, kita hormat. Tapi Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti, dia duduk dalam Syria. Keluarga dia dalam Syria. Tuan-tuan, tolong sebut pada saya seorang je ulama yang berani tegur pemerintahan Hafiz Asad ataupun Bashar Asad. Seorang je. Tuan-tuan takkan temui. So, perkataan yang masih ada dalam dia tak valid. Pernah ada seorang syekh tuan-tuan dijemput, kita jemput dia di ada orang yang jemput dia di Malaysia ni, dah atur dah jadual dia kan. Kemudian mukhabarat call, suruh dia balik. Tuan-tuan boleh bayangkan, kalaulah dia bercakap keluarga dia ada di Damsyik, dia tentu akan dibunuh. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kenyataan Syekh Ali Syekh Al-Buti dengan Syekh Ali As-Sabuni sangat berbeza. Sebab Syekh Ali As-Sabuni duduk di luar. Dia dah lama dah, dia ni lagi nak kena bunuh lama dah. Jadi kenyataan-kenyataan ulama yang terlibat ni, dan begitu juga yang keluar, mereka menyatakan kebenaran apa yang berlaku di Syria. So yang tu lebih valid berbanding yang duduk di dalam Syria, dan terutamanya di Damsyik, dan keluarga masih ada di Damsyik, mereka tak boleh nak kata apa-apa. Jadi tuan-tuan, sikit setakat itu saja, sebab kita pun dah lewat. Nanti tuan-tuan boleh dapatkan maklumat tentang isu Syria ni di Masjid Ar-Raw esok. Dan kami di Green Project sangat mengalu-alukan tuan-tuan punya sumbangan, sebab kita ni NGO tanpa gaji. So tuan-tuan jangan risau, kita takkan ambil walaupun 1 sen. Kalau kita sebut itu dana untuk kemanusiaan, semuanya untuk kemanusiaan. So macam mana NGO ni bergerak? Kita juga mengumumkan ada untuk dana pengurusan. So kita ada dana pengurusan, ada dana bantuan kemanusiaan. Sebab kita takkan campur. Tuan-tuan, ada orang nampak dana kemanusiaan ni sangat penting, dia tak nampak dana pengurusan juga penting. Sebab tanpa dana pengurusan, NGO tak boleh bergerak. So kita takkan dapat hantar bantuan apa semua. Jadi dana pengurusan juga penting. Jadi tuan-tuan, kita melancarkan di atas dasar Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang itu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Kalau saya tunjuk video-video apa berlaku di Syria tuan-tuan, tentang kekejaman tentera rejim Syiah,
jauh berpuluh kali ganda daripada apa yang berlaku di Palestin, tuan-tuan. Sebab selalunya Palestin tembak bom, tapi Syria ramai yang melalui proses seksaan sampai mati. Mereka diseksa sampai mati. Apa yang dilakukan oleh rejim Syiah, saya fikir tak pernah difikirkan pun oleh tentera rejim Israel itu sendiri. Bukan tak pernah buat, tak mampu fikir pun. Kerana puak-puak rejim Syiah ni jauh lebih dahsyat. Jadi kita sangat mengharapkan bantuan lah. Di atas dasar mereka adalah saudara kita yang sangat memerlukan bantuan kita. Dan jika tuan-tuan infakkan, mudah-mudahan ini menjadi bekalan jawapan kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, bahawa kita pernah membantu saudara kita yang sedang dizalimi. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.